Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu gelombang dan kita akan masuk subtopik yang pertama bagi gelombang iaitu asas gelombang. Bagi asas gelombang kita akan lihat 6 bahagian. Okey, yang pertama kita akan lihat apa itu gelombang. Okey, yang kedua kita akan mengetahui iaitu jenis-jenis gelombang. Okay, yang ketiga kita akan lihat perbandingan di antara gelombang melintang dan gelombang membujur. Yang keempat iaitu ciri-ciri gelombang. Yang kelima melakar dan mentafsir graf gelombang. Dan yang terakhir kita akan menentukan panjang gelombang. Okay, simbol dia adalah lambda, huruf Greek lambda. Okay, frekuensi F dan juga laju gelombang V. Okey, apa itu gelombang? Okey, gelombang dihasilkan apabila satu sistem berayun ataupun bergetar di dalam suatu medium. Okey, medium ni contoh macam di dalam air, di dalam udara. Okey, getaran dan ayunan ini ialah gerakan ulang-alik pada kedudukan keseimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. Okey, seperti contoh gambar dekat bawah ni, okey, boleh lihat buaian, okey. Buaian kita tolak dia jadi dia berayun kan. Jadinya dia adalah satu sistem ayunan, okey, di mana dia gerakan ulang-alik. Okey, dia pergi ke depan, pergi ke belakang kan. Okey, lepas tu dia pada kedudukan keseimbangan. Okey, yang kedua ini adalah tala bunyi. Tala bunyi ni dia bergetar. Okey, kita getarkan dia. Okey, dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Okey, gelombang dihasilkan apabila suatu medium digetarkan di satu tempat yang tertentu. Okey, perambatan gelombang memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pemindahan jirim medium. Okey, jadi kita ada satu spring slinky, dan kita akan letakkan satu reben dekat sini warna merah ni. Okey, tengok betul. Kita akan gerakkan spring slinky tu, dan dia akan membentuk macam gelombang, Okey, tengok penjelasan dia. Dia kata gerakan gelombang dari hujung A, A ni dekat tangan kita ni, ke hujung B, dekat hujung yang terbuka. Gerakan gelombang dari A ke B, dia akan memindahkan tenaga daripada A kepada B. Okey, reben yang kita letak tadi tu dekat spring slinky ni, dia akan hanya bergetar. Dekat kedudukan dia sahaja. Dekat kedudukan mana kita letak tu, dia kat situ je. Dia tak akan bergerak ke tempat lain. Dia hanya akan bergetar. Reben ni dia tak akan bergerak dalam arah tenaga yang dipindahkan oleh gelombang. Tengok dia punya arah dia. Arah pemindahan tenaga tu, arrow tu. Arah pemindahan tenaga adalah ke kanan. Jadi gerakan reben dia hanya akan ke atas dan juga ke bawah. Okey, dekat sini kita boleh katakan bahawa gelombang dia memindahkan tenaga. Okey, kita pergi pula kepada jenis gelombang. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Kita ada spring slinky ni. Okey, spring slinky ni pada 5 ketika yang berturut-turut. Okey, T1, T2, T3, T4 dan T5 boleh nampak kat situ. Mula kita akan gerakkan spring slinky ni daripada hujung A ni. Macam dekat T1 kita gerakkan spring slinky pada hujung A ni. Lama-lama sampailah ke T5, awak akan dapati bahawa profil gelombang dia ni dia akan bergerak ke arah kanan. Dan pada T5 dia dah menghampiri dekat hujung B. Rupa bentuk spring slinky semasa gelombang merambat melaluinya dikenali sebagai profil gelombang. Dekat gambar ni dah dipetakkan profil gelombang yang bergerak ke arah kanan.
Gelombang boleh dikelaskan dari aspek perambatan profil gelombang. Okey, kita pergi kepada jenis gelombang. Okay, seperti yang kita kata tadi, kita akan klasifikasikan gelombang melalui aspek perambatan profil gelombang. Okay, jadi kita ada dua yang kita boleh bahagikan. Okay, yang pertama kita ada gelombang progresif. Okay, apa itu gelombang progresif? Okay, gelombang progresif ni di mana profil gelombang itu merambat dengan masa. Okay, seperti gambar sebelum ni. Seperti gambar sebelum ni, Rajah 5.5 tadi tu. Okay, yang spring slinky tadi itu adalah gelombang progresif sebab dia merambat dengan masa. Yang kedua ialah gelombang pegun di mana profil gelombang ini tidak merambat dengan masa. Okay, nanti kita akan lihat apa itu gelombang pegun. Okay, untuk gelombang progresif pula, okay, kita bahagi lagi kepada dua. Kita ada dua lagi, iaitu kita ada gelombang melintang dan yang kedua kita ada gelombang membujur. Okay, bagi gelombang melintang, cikgu dah tunjuk satu gambar, iaitu gambar berserenjang lah. Okay, nanti kita akan lihat apa yang berserenjang. Okay, untuk gelombang membujur, cikgu bagi hint kat sini adalah dia garis selari. Okay, kita akan lihat nanti kenapa gelombang melintang ni berserenjang, kenapa gelombang membujur dia selari. Okay, di sini kita boleh lihat ada seseorang tengah memetik tali gitar lah. Okay, dia memetik tali gitar. Okay, dan di sebelah itu adalah profil gelombangnya yang tidak merambat melalui masa. Jadi gelombang yang dihasilkan sepanjang tali gitar yang dipetik ialah contoh bagi gelombang pegun. Okay, kita ingat tadi dekat gambar rajah tadi, dia adalah gelombang yang di mana profil gelombangnya tidak merambat dengan masa. Okay, bagi gelombang pegun, dekat sini cikgu dah sertakan satu GIF, satu klip GIF, bagaimana gelombang pegun ni terjadi. Gelombang pegun adalah profil gelombang yang tidak merambat dengan masa. Okay, gelombang pegun ni dihasilkan apabila dua gelombang progresif yang serupa dan bergerak dalam arah yang bertentangan. Bertembung dengan satu sama lain. Yang GIF cikgu dah berikan ini, boleh lihat satu bergerak ke arah kanan dan satu bergerak ke arah kiri. Jadi dia punya hasil gelombang pegun tu yang graf color hitam tu. Graf warna hitam, itu adalah gelombang pegun, gelombang yang dihasilkan. Selain itu kita boleh bahagikan kepada dua bahagian jenis gelombang, iaitu pertama gelombang mekanik dan yang kedua iaitu gelombang elektromagnet. Untuk gelombang mekanik kita tengok dahulu apa itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik dia memerlukan medium untuk perpindahan tenaga dari satu titik kepada titik yang lain. Medium ni boleh dalam bentuk air, udara, dalam bentuk atmosfera pun boleh. Diperlukan medium. Gelombang mekanik ni dia terdiri daripada getaran zarah-zarah medium tu. Daripada air, daripada udara ke. Antara contoh gelombang mekanik ni adalah gelombang air. Gelombang air, gelombang bunyi ataupun gelombang seismik di atas permukaan bumi. Yang kedua iaitu gelombang elektromagnet. Gelombang ni dia tak memerlukan medium untuk perpindahan tenaga. Dia tak perlukan air, dia tak perlukan udara ke. Gelombang ini terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet yang berserenjang antara satu sama lain. Contoh bagi gelombang elektromagnet, gelombang mikro, gelombang cahaya dan juga sinar X-ray.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada perbandingan di antara gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Okey, kita ingat balik gelombang melintang dan gelombang membujur ni adalah gelombang progresif. Okey, jadi apa perbezaan antara gelombang melintang ini dan gelombang membujur? Okey, kita tengok dahulu. Okey, kita tengok gelombang melintang. Okey, dia punya penjelasan yang pertama, okey, di mana zarah-zarah medium ini bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, boleh tengok gambar dekat situ. Okey, arah perambatan gelombang, okey, dia tunjuk ke arah kanan. Okey, direction of energy transfer, okey, to the right, okey, ke arah kanan. Okey, zarah medium ni, okey, dia kata berserenjang, bergetar pada arah berserenjang, okey. Okey, berserenjang maknanya kalau dia ke kanan ataupun dia ke kiri, okey, maknanya zarah tu dia akan ke atas ataupun ke bawah. Okey, jadinya dia akan bergetar ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Okey, boleh tengok dekat situ, okey, dia punya direction of vibration, okey, pada atas kepada bawah, atas bawah. Okey, gelombang melintang ni dia ada puncak dan juga lembangan, okey. Ada atas dia, yang paling atas, okey, daripada titik tengah tu, pada tengah kepada yang positif, okey, positif tu kita panggil dia sebagai puncak. Okey, yang ke bawah tu dekat bahagian negatif kita panggil dia sebagai lembangan. Okey, dia yang berturutan. Okey, puncak lembangan, puncak lembangan. Okey, contoh bagi gelombang melintang, kita ada gelombang radio, gelombang cahaya dan juga gelombang air. Okey, bagi gelombang membujur. Okey, gelombang membujur ni, okey, zarah medium dia bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Okey, selari tu, okey, untuk gelombang membujur, okey, katakanlah arah perambatan dia ke kanan. Okey, zarah dia selari. Jadi selari tu maksudnya dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri, ke kanan, ke kiri. Okey, berbeza dengan gelombang melintang tadi, iaitu ke atas dan juga ke bawah untuk dia punya getaran zarah dia. Okey, untuk gelombang membujur dia terdiri daripada bahagian mampatan, okey, dan renggangan yang berterutan. Okey, dia mampat, renggang, mampat, renggang. Okey, contoh bagi gelombang membujur adalah gelombang bunyi. Kita pergi kepada ciri-ciri gelombang, okey. Ciri-ciri gelombang ada 5. Yang pertama iaitu amplitude, okey, simbol dia A besar. Yang kedua tempoh, okey, T besar. Okey, yang ketiga frekuensi, okey, F kecil. Okey, yang keempat panjang gelombang. Okey, ini adalah huruf Greek, okey, iaitu lambda. Kita namakan dia sebagai lambda. Dan yang terakhir, yang kelima, laju gelombang, okey, V kecil. Kita pergi kepada ciri-ciri gelombang yang pertama, okey, iaitu amplitude, okey, A besar. Okey, definisi bagi amplitude iaitu sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey, seperti dalam gambar rajah 5.13, kita ada satu gelombang melintang. Lihat ada satu garis putus-putus yang kita namakan sebagai kedudukan keseimbangan. Okey, dekat situ kedudukan keseimbangan, okey. Lepas tu dia kata apa? Sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey, dia dah tanda siap-siap A kan? Okey, ni adalah sesaran maksimum. Apa maksud maksimum? Kira yang paling tinggi, betul tak? Okey, katakanlah kita letak satu zarah dekat sini, dekat kedudukan keseimbangan ni kan? Okey, kita bulatkan dia, okey. Okay, lepas tu sesaran dia. Okey, kita naikkan ke atas, okey. Okey, walaupun ini adalah sesaran dia, okey, sesaran zarah itu, tapi ini bukan sesaran maksimum. Okey, ini bukan sesaran maksimum. Jadi ini bukan amplitude. Okey, ini bukan amplitude. Okey, amplitude yang paling
sasaran amplitude di mana sasaran maksimum. Daripada sini kepada sini. Pada sini kepada sini. Yang seterusnya kita lihat istilah bagi tempoh, T besar. Kita lihat definisi dia. Di mana masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap, atau untuk menghasilkan satu gelombang oleh suatu sumber gelombang. Kita tengok rajah 5.13 ni, kita tengok gelombang melintang ni. Dia kata baca betul, masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap gelombang melintang ni adalah daripada titik, katalah sini titik kosong. Titik kosong ni kepada sampai Y1. Sampai Y1 ni merupakan satu gelombang, merupakan satu ayunan lengkap. Jadi daripada titik kosong ni sampailah kepada Y1 adalah T. Tempoh dia. Sekarang daripada titik Y1 pada titik Y2. Ini pun adalah satu tempoh. Y2 ke Y3 adalah satu tempoh. Daripada titik Y3 yang sampai habis ni, kat sini ni kira setengah daripada satu tempoh lah. Jadi dekat sini, dekat rajah ni kita ada dalam 3,5 tempoh. Baiklah, kita teruskan ciri gelombang yang seterusnya iaitu frekuensi. F kecil. Definisi dia adalah bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber gelombang dalam satu saat. Bahasa mudahnya adalah berapa banyak ayunan dalam masa satu saat. Untuk frekuensi, kita ada satu rumus yang kita boleh gunakan iaitu F sama dengan 1/T. T tadi merujuk pada tempoh. Berpandukan rajah 5.13 ini, tadi kita telah dapat bahawa T-nya, tempohnya adalah 3.5 saat ataupun 3.5 saat. Ini adalah nilai T yang kita dapat pada rajah 5.13 ini. Jadi untuk kita dapatkan frekuensi, kita masukkan saja ke dalam rumus. F sama dengan 1 bahagi T iaitu 3.5 saat. Kita dah masukkan nilai, kita kira. Nanti kita akan dapat 0.29 S saat negatif 1. Untuk frekuensi saat negatif 1 juga turut dikenali sebagai Hertz. Jadi jawapan dia adalah 0.29 Hertz. Kita pergi kepada ciri gelombang yang keempat iaitu panjang gelombang. Dia punya simbol adalah lambda. Definisi bagi panjang gelombang iaitu jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Kat sini rajah 5.13 ini dia ada bagi titik-titik yang sefasa iaitu X1, X2, X3 dan X4. X1, X2, X3, X4 ini adalah titik yang sefasa. Jadinya untuk kita tahu panjang gelombang dia adalah antara dua titik sefasa yang berturutan. Yang berturutan maksudnya X1 kepada X2, dan X2 kepada X3, X3 kepada X4. Dekat sini tak boleh X1 pergi kepada X3. Ini bukan panjang gelombang. Itu adalah salah. Seperti Y juga. Y1 pada Y2. Ini adalah lambda dia. Y2 pada Y3 adalah lambda dia. Sama juga pada Z1, Z2 dan Z2 pada Z3. Kita tengok pula pada rajah 5.14. Ini untuk gelombang membujur. Gelombang membujur.
Okey, dia ada bahagian empatan renggangan. Okey, kita kena cari titik yang sefasa. Okey, yang berturutan. Okey, P1 pada P2. Okey, baru satu lambda. Okey, P2 pada P3. Ini adalah lambda dia. Okey, dan P3 pada P4. Sama juga Q1 pada Q2. Okey, Q2 pada Q3. Okey, ciri yang terakhir iaitu laju gelombang. Okey, V. Okay, definisi dia adalah jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. Kita tengok rajah 5.15, profil bagi suatu gelombang. Okay, ini adalah gelombang melintang. Okay, untuk yang pertama, okay, dia adalah profil gelombang pada suatu ketika. Okay, dan gelombang yang kedua adalah profil gelombang selepas masa yang sama dengan tempoh T. Okay, T kecil sama dengan T besar. Okay, tempoh. Okay, dalam pada masa T sama dengan T, profil gelombang merambat melalui jarak yang sama dengan panjang gelombang. Okay, lambda. Okay, daripada rumus laju, okay, iaitu jarak yang dilalui, okay, kita akan bahagikan dengan masa yang diambil. Okay, kita boleh juga guna dalam gelombang. Okay, kita buat laju gelombang V sama dengan lambda. Okay, lambda itu adalah jarak. Okay, jarak yang antara dua titik sefasa tu. Okay, kita bahagikan dengan masa. Masa tadi sama dengan tempoh. Jadi lambda bahagi tempoh T. Okay, kalau kita perhatikan, okay, bila kita bahagikan dengan tempoh, okay, dia adalah sama dengan frekuensi. Okay, di mana frekuensi itu adalah F sama dengan 1 per tempoh. Okay, 1 per T. Oleh itu, kita boleh katakan rumus dia adalah laju gelombang V sama dengan F lambda. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk melakar dan mentafsir graf gelombang. Bagaimana yang kita sedia maklum, bagi profil gelombang melintang, zarah-zarahnya sepanjang gelombang tu dia akan berayun ke atas dan juga ke bawah. Jadi apabila dia berayun ke atas ke bawah, akan ada perubahan sesaran zarah-zarah. Daripada perubahan sesaran zarah itu, kita boleh bina, kita boleh lukis dua graf, iaitu yang pertama kita boleh buat graf sesaran melawan masa, dan yang kedua kita boleh buat graf sesaran melawan jarak. Ini adalah contoh graf sesaran melawan masa. Daripada graf ini kita boleh dapat 3 maklumat. Yang pertama, kita boleh dapat amplitude A, sesaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan. Amplitude A seperti dalam rajah sebelah. Lepas tu kita boleh dapat tempoh T sebab kita ada masa kan, dan juga frekuensi F. Frekuensi ni kita tak boleh dapat direct lah daripada graf, tapi kita boleh guna rumus, iaitu F sama dengan 1 bahagi D, iaitu tempoh. Graf yang kedua iaitu graf sesaran melawan jarak. Graf sesaran melawan jarak ni kita boleh dapat 2 maklumat penting. First kali kita boleh dapat amplitude juga. Dan yang kedua, kita boleh dapat panjang gelombang itu. Panjang gelombang iaitu lambda. Seterusnya kita pergi pada bahagian akhir, iaitu menentukan panjang gelombang, lambda, frekuensi F dan juga laju gelombang V. Kalau di dalam makmal kita akan ada satu tangki riak. Seperti dalam gambar ni, ini adalah contoh tangki riak. Apa fungsi tangki riak ni? Adalah untuk mengkaji gelombang air. Tangki riak ni dia terdiri daripada takung air yang dibuat pada perspek ataupun daripada kaca. Dia ada penjana gelombang. Lepas tu akan ada stroboskop. Lepas tu dia ada cermin, dia ada skrin kaca dan dia ada juga penggetar. Bagi tangki riak ni, kita akan ada 2 jenis penggetar yang kita boleh gunakan, iaitu penggetar satah ataupun penggetar sfera. Penggetar satah ni dia akan hasilkan gelombang satah. Bagi gelombang sfera, dia akan hasilkan gelombang yang membulat.
Okey, dia punya muka gelombang adalah membulat. Okey, yang terakhir adalah soalan latihan. Okey, soalan yang senang saja. Okey, ini adalah graf sesaran melawan masa. Okey, kita ingat balik sesaran melawan masa, kita boleh dapat 3 maklumat, iaitu kita boleh dapat amplitude, kita boleh dapat tempoh. Okey, daripada tempoh kita boleh kira frekuensi. Okey, mari kita buat. Okey, soalan pertama iaitu berdasarkan graf di atas, tentukan amplitude A. Okey, kita ingat amplitude adalah apa orang panggilnya? Okay, kita ingat amplitude iaitu sesaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan. Okey, kedudukan keseimbangan ni dekat kosong ni. Okey, kita naik saja. Okey, kita dapat 3 cm. Okey. Okey, 3 atas. Okey, yang ni pun sama, 3 dekat bawah. Okey, jadi amplitude dia adalah amplitude dia adalah 3 cm. Okey, yang kedua iaitu tempoh ayunan T. Okey, tempoh ayunan. Okey, tempoh ayunan ingat balik. Okey, masa diambil oleh Zara untuk membuat satu ayunan lengkap. Okey, satu ayunan lengkap, daripada kosong ni, start pada kosong ni sampai pada 0.4 ni. Okey, daripada 0.4 pergi pada 0.8. Kita adalah satu ayunan lengkap. Jadi, tempoh ayunan dia adalah daripada 0 kepada 0.4. Jadi, tempoh ayunan dia T besar adalah 0.4 saat. Okey, lepas tu dia minta untuk tentukan frekuensi F. Okey, F macam biasa. Kita masukkan saja rumus F sama dengan 1/T. Okey, masukkan saja 1 bahagi 0.4 saat. Kau akan dapat 2.5 Hz. Okey, soalan yang keempat, laju gelombang V jika panjang gelombang lambda sama dengan 4 cm. Okey, kat sini unit dia 4 cm. Okey, kalau kita ikut unit SI laju gelombang, laju V adalah unit dia adalah ms negatif 1. Jadi kita tukarkan siap-siap lambda sama dengan 4 cm ni pada dalam meter. Okey, jadi 4 bahagi 100 0.04 meter. Okey, jadi V sama dengan F lambda. Okey, F lambda. Kita gunakan formula V sama dengan F lambda, masukkan saja nilai dan kita akan dapat jawapannya adalah 0.1 ms negatif 1. Okey, itu saja rakaman video untuk hari ini. Okey, anda boleh menjawab soalan tutup sama guru anda. Sekian, terima kasih.